the true inclusive Malaysia yang akan mengangkat dan celebrate the entire diversity of this country dari segi apa? Skala kepelbagaian agama, budaya, etnik, ya, akan kita raikan dan kita bangunkan semula negara ini. This is the true Malaysia untuk semua. Dengan itu saya tangguhkan ucapan saya secara landing crashing ini sebab banyak lagi pimpinan yang akan berucap. Saya yakin saudara-saudara tidak mau keluar seperti mana Johor dan Melaka, dan insya-Allah we will give a thumping victory. Kita akan tumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15. Boleh saudara-saudara? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ya, Ahli Parlimen Kuala Selangor, mantan Menteri Kesihatan Malaysia. Semangat membara, ya. Jadi kita dah jemput orang Kuala Selangor, ya. Seterusnya kita akan jemput pembicara kita yang terkenal dengan panggilannya Wak, ya, Speaker Dewan Negeri Selangor, Ahli Dewan Negeri Selangor, kawasan Skinchan, yang berhormat Eng Siu Lim. Saudara pengerusi majlis yang saya raikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu tepukan untuk Datuk Seri. Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita Datuk Seri Amiruddin Sahri, Ahli Parlimen Kuala Selangor Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, dan juga Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Selangor Tuan Haji Bohan Ahmad Shah, dan juga Yang Berhormat Permatang Puan Rozana, dan juga Yang Berhormat Puan Zawaria, Ahli Dewan Negeri bagi kawasan Bukit Melawati, Saudara Adam Adli, isteri kepada Menteri Besar Puan Mas Diana Datin Sri, ya, dan juga Saudara Yaakob Sapari, Saudara Yang Berhormat Ahli Parlimen Kapar kita berada di belakang, Datuk Abdul Hassani, dan juga Yang Berhormat Gunan Raj, ahli Dewan Negeri kawasan Sentosa, seluruh pimpinan keluarga besar Pakatan Harapan Parlimen Kuala Selangor dan Tanjung Karang. Salam sejahtera, kabare. Napa khabar? Baik, kewe taja wan sang hao. Pertama-tamanya saya membaca gada syukur, alhamdulillah. Pasal iki bengi kita iso ketemu meneng nang kene. We sui kita ora ceramah, ora iso impun kaya iku. Biyen angge jagong-jagong kaya iku ora kena. Ngomongane social distancing ngomongane. Mbola apa? Mbumendasku. Kape mangun nang omah wae. Mangun nang omah ora kena metu long tahun lebih. Oh saiki wis lah, ya alon-alon kita metu. Iki bengi kita wis yo gawe ceramah jelajah harapan Selangor. Kita bangkit lang Selangor kena. Iya, akai wong wis teko, sing Melayu Cina, Jawa kabeh lah. Ya aren karo Melayu kabeh teko. Satu tepukan untuk anda yang datang pada malam ini. Malam ini titik kebangkitan, permulaan gelombang kebangkitan rakyat untuk kita nyahkan UMNO Barisan Nasional. Kena tak? Boleh ke tidak? Jangan main-main. UMNO sekarang ya. Rasakan mereka dah kuat. Menang nang Melaka, menang nang Johor. Saiki kayone wis kuat temen dia ngomong. Nang Tanjung Karang iki sapa no omah ya? Samsing no omah koncoku kuwi. Samsing no omah. Itu dia cuba. Mereka nak bangkit, nak rampas Selangor. Tiap-tiap hari beria-ia. Nak hantar Tengku Zafro lah, Tengku lah, tak tahulah nak hantar siapa nak lawan kita. Saya bagi tahu, rakyat Selangor tidak mudah ditipu lagi. Kita ada percaya menang UMNO ke? Penyangak, pencuri, maling, saban awan bengi nyolong ke jone. Anggar kaya kui
Kita meneng kayo sokongan nang DA, entek kita. Habis kita. Kalau kita bagikan kepada mereka ini semua, kalau kita bagi peluang, habis Selangor. Sebab apa? Mereka mengharapkan mengauk kekayaan negeri Selangor. Bukan untuk mempertahankan hak rakyat. Di Selangor, kita dah selesa. Kita dah biasa dengan gaya pemerintahan Pakatan Harapan. Khususnya suruh juga ngomong Jawa ya. Aku boleh bantah ngomong Jawa, beti aku ada ngomong. Angga ada ngomong Jawa benar lah Siti. Kita wes kerasan. Sui manget karo Pakatan Harapan tolong penggal. Ya kebajikan rakyat kita ngai kape. Sing ibu tunggal, sing tuek, sing enom, ya sing wedok kape. Kita teloke ngai rewangi. Orang kaya UMNO bien apa dia ngai? Nyolong base, nyolong kontrak, nyolong bala, nyolong tanah kape le nyolong. Kiringan pura, isi kiringan ora. Kuilah, ojo, waspodo. Wak mbayu kakang-kakang, waspodo. Ojo kita, wes dalam tekan biang raya, dia ngai gulo-gulo Siti, Legi Siti, Fulu Siti, duitan Siti kalau kita 50-100, medu le banget. Medu le meneng, orang kena. UMNO kaya orang yang ubah. Sekan bien wes kalah. Biang raya lepas wes kalah. Jadi pembangkang long bulan. Orang yang ubah apa-apa. Anggap kita wes kalah. Raya wes nolak kita. Kita bertabat ngomongannya kayak gue. Nyalo ampun. Jaro ngapura. Jaro ngapura minta maaf. UMNO dah curi kekayaan negara. Biang raya lepaslah ditolak oleh rakyat. Terutamanya rakyat di negeri Selangor. Yang berani tolak UMNO. Betul tidak? Satu tepegang untuk anda. Anda pendekar bangsa. Kalau UMNO di Johor saya belum tahu. Kalau sini kita tolak habis. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi UMNO kalau sepatutnya dia berubah lah. Sepatutnya mohon maaf lah kepada rakyat. Sebab curi. Kerjanya curi siang hari lah malam. Tapi tidak pernah mereka memohon maaf kepada rakyat secara terbuka. Malah mereka berkompromi, berpakat dengan pengkhianat-pengkhianat kita. Kita pun ada juga yang jadi pengkhianat. Wes pakat long bulan kita jadi kerajaan, dia pakat. UMNO bukan menang, dia masuk pintu belakang. Masuk pintu belakang. Sekarang jadi kerajaan. Siapa jadi menteri, Perdana Menteri? Siapa Perdana Menteri? Ismail Burberi. Ismail Burberi. Bajunya 6,000 siji bajunya. Berarti angkai duit lah. Maling Jepun ganggu baju apa bo. Kayak wong goblok. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang pentingnya. Mereka tidak berubah. Jadi jangan sekali-sekali. Malam ini saya beritahu. Jangan sekali-sekali. Kita terlepas pandang memberi sokongan kepada mereka. Malam ini bermula di Kuala Selangor. Bermula di Pematang. Di Tanjung Karang. Pastikan gelombang kebangkitan rakyat ini semakin membara. Walaupun mereka katanya mereka boleh menang. Tapi kita pastikan dengan kekuatan yang ada. PKR, DAP, Amanah sebagai keluarga besar yang utuh. Yang kuat. Yang saling setia. Bekerjasama dengan utuh. Kita boleh memastikan Selangor sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai negeri yang berintegriti, yang bermaruah, dan kita tolak parti rasuah, yaitu UMNO Barisan Nasional. Dan di bawah pimpinan
Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita, Datuk Seri Amiruddin Sahari, anak muda 42 tahun. Beliau punya berjiwa besar, mesra rakyat dan sentiasa memberi bantuan keprihatinan kepada seluruh lapisan masyarakat di negeri Selangor ini. Inilah Menteri Besar yang kita sanjung dan kita menjadi contoh penyumbang KDNK sehingga 24.8% untuk seluruh negara. Inilah kekuatan negeri Selangor. Satu tepukan untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kita. Dan jangan lupa malam ini mesej saya yang terakhir, yaitu kita sudah lama impikan aura kehebatan ketokohan seorang tokoh negarawan kita, yaitu Bapa Reformasi Anwar Ibrahim. Kita kerja kuat daripada malam ini. Pastikan pilihan raya akan datang. Melayunya, Cinanya, India. Kita bangkit setiap orang. 1 undi, 1 keluarga, 10 undi, 20 undi. Pastikan setiap undi pangkah Pakatan Harapan kita angkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita akan datang. Boleh kata boleh? Angga kaya kui kape wes kecok kuat, kape wes sanggup. Ya, ngomong karo batir-batir, kalau tanggale, kalau koncone pastikan kape undi ngai Pakatan Harapan. Kita yakin UMNO tiada tempat di negeri Selangor. Terus tinggalkan UMNO, pastikan Pakatan Harapan. Pakatan. Kita terus unggul di Selangor dan Malaysia. Sekian saja. Terima kasih. Kesuwun belilaan. Nantri wanakem sisi taja. Terima kasih. Yang Berhormat Eng Swee Lim. Saya dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim kata power, terpana, terpaku ya. Wah, Eng Swee Lim ngomong Jawa aku orang ngerti. Jam you dengarnya. Jam. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia keunikan di dalam Pakatan Harapan. Kita tidak kira anda Melayu, kita tidak kira anda Cina, kita tidak kira anda India. Kita semua manusia dilahirkan mulia. Betul ataupun tidak? Jadi hari ini kita bawa, kita angkat semangat ini menuju ke pilihan raya dan kita sebarkan seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia. Boleh ataupun tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kini namanya yang disebut-sebut tadi di negeri Selangor, alhamdulillah bertahan dan hari ini menunjukkan bahawa anak muda yang menentukan perubahan. Dan di negeri Selangor kita bertuah kerana ada orang muda yang jadi menteri besar. Alhamdulillah. Dan hari ini telah membuktikan kebolehannya mengurus dan mentadbir negeri Selangor. Dan saya percaya kalau nama calon menteri besar dari UMNO itu Noh Omar, minta maaflah. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Dengan ini sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis, barisan rakan-rakan pimpinan tertinggi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Eng Swee Lim, Datuk Seri Zulkifli, rakan-rakan adun ahli parlimen cabang, rakyat dan penduduk-penduduk di Permatang dan juga Tanjung Karang, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur kita sampai di Tanjung Karang di Kuala Selangor. Kalau ikut jelajah Iltizam Selangor Penyayang, ini adalah lokasi ketiga. Tapi jelajah Pakatan Harapan kita sampai ke lokasi yang kedua ataupun di kawasan yang kedua, yaitu di Tanjung Karang. Dalam usaha kita untuk memberikan penjelasan kepada rakyat, kepada masyarakat, sudah sampai masanya. Sebab tarikh pilihan raya tak lama tuan-tuan. Hari ini bulan 7, 2022.
penggal waktu terakhir untuk Dewan Negeri Selangor terbubar secara automatik adalah pada bulan Jun 2023. Maknanya tak sampai setahun dah untuk menuju pilihan raya. Sudah sampai masanya untuk kita sikit bicara tentang politik. Untuk kita terangkan keadaan politik. 2 tahun yang lalu, kerajaan negeri hampir tidak ada mengeluarkan kenyataan politik yang melampau ataupun yang 100% tebal menyalahkan itu ini, kerana kita ingin fokus tentang penyelesaian isu pandemik. Ada juga yang penyerang kita. UMNO serang, Bersatu serang, PN serang, PAS pun serang kita. Kadang-kadang dia serang kita tu dia tak tengok cermin. Dia serang. Antara yang paling konon-konon dia serang kuat adalah Selangor rakus, rosakkan alam sekitar, hancurkan hutan. Yang serang tu Harakah. Yang serang tu Harakah. Dia tak tengok apa jadi dekat Kelantan, tak tengok apa jadi di Kedah. Tuan-tuan, Selangor kita adanya warta atau digazet hutan? Ada. Tapi Selangor, semenjak dulu sampai sekarang, kalau kita digazet hutan, kalau kita buang kawasan hutan, kita ganti kawasan lain. Dan di negeri Selangor, saya nak beritahu, kawasan hutan kita bukan berkurang, tetapi semakin bertambah, kerana setiap kali kita ganti, kita ambil 1 ekar, kita ganti 2 ekar kawasan hutan baru untuk penduduk dan kawasan. Ini cara kita, termasuk dalam pengurusan tanah Reserve Melayu. Sebab itu di negeri Selangor, adakah kawasan tanah Reserve Melayu kadang-kadang ditukar kepada yang? Ada. Tetapi sangat minimum. Menteri Besar buat keputusan. Kita kena semak, tak ada kawasan lain ke? Tak ada. Tapi dalam masa yang sama, penggantian kita untuk tanah Reserve Melayu, penggantian kita sentiasa lebih banyak daripada kawasan yang kita ambil, ataupun nilainya lebih tinggi daripada nilai yang kita ambil. Kalau kawasan kita ambil 2 ekar, kita tengok nilainya 1 juta, kita ambil nilai 1 juta di tempat lain, walaupun kita kena ganti lebih daripada 2 ekar, 3 ekar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebab itu, kalau UMNO Barisan Nasional, lawan kita yang selalu gunakan isu kaum. Bersatu, PN pun sama juga gunakan isu kaum. Attack kita. Jangan ambil kita, jangan sokong PH ni kerana ada DAP. Kerana ada parti Democratic Action Party yang kononnya sebuah parti yang sentiasa bela orang Cina, tak lihat orang Melayu. Negeri Selangor 3 penggal, bukan 3 tahun, 3 penggal. Kita nak masuk tahun yang ke-14 dah. Nak masuk tahun yang ke-15. Insya-Allah kita buktikan tanah Reserve Melayu yang kita pertahan untuk orang Melayu, orang Islam dalam negeri kita tidak berkurang, sebaliknya bertambah di bawah Pakatan Harapan. Sebab itu sesedara, kita laksanakan program ini bersama-sama dengan jelajah yang kita panggil Khairah Ummah. Laksanakan di masjid di surau. Bukan soal material ataupun sumbangan kita saja kepada surau masjid. Ya, itu betul. Kita buat. Tiap-tiap tahun pembinaan masjid, sambungan kawasan baru, tambahan. Kita buat. Ya, kita buat. Tetapi juga kita laksanakan pengisian kepada program. Pengisian kepada ceramah, pengisian kepada atur cara masjid, surau, sekolah-sekolah agama. Sekarang kita bicara tentang Khairah Ummah, umat yang terbaik. Dan kita juga laksanakan apa yang kita katakan program Selangor Penyayang. Ni saja-saja ke nak tukar Selangor Penyayang ni? Saja-saja ke nak tukar sebab nak tukar daripada dulu Khalid nama dia meraihkan ekonomi, Azmin namanya IPR, ni zaman Amir nak tukar Selangor Penyayang? Tidak. Kita ada konsep, kita ada istilah, kita ada peranan, kita ada niat, kita ada roh apa yang kita nak buat. Sebab itu di minggu lepas, tadi pun saya hurai, sebenarnya nak jadikan negeri penyayang antara masyarakatnya dengan kerajaan, dengan pemimpin, antara warganya ini, gesaan Al-Quran. Saya sentuh tentang surah Al-Balad. Tadi di masjid ataupun di dewan ataupun di perasmian pagi tadi, saya mengulang watawasau bis sabr watawasau bil marhamah, yaitu mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran,
watawasau bil marhamah, yaitu mereka yang berpesan dengan kesabaran dan juga dengan kasih sayang ataupun dengan rahmah. Jadi inilah yang sebenarnya yang ingin diwujudkan oleh negeri Selangor. Dan bila kita semak surah Al-Balad, rupanya dia cerita tentang negeri. Dia cerita tentang kota Mekah. Yang waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditindas di Mekah, walaupun dia anak daripada keturunan yang sangat berpengaruh di Mekah, daripada keluarga Quraisy yang mulia di Mekah. Tapi dia ditekan, dia dinafikan hak, dan dia melihat penyiksaan dan kezaliman melata. Sebab itu dalam surah Al-Balad disebutkan antara nilai yang baik setelah penghinaan, dia sangka dia kaya, dia belanja untuk bangsa, agama. Betul. Disebut dibelanja untuk negara dan bangsa. Yang disebut waqfu raqabah, yaitu membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Membebaskan manusia daripada penghambaan. Dan sudah pasti nilai tauhid itu yang paling ultimate. Tetapi selain itu juga kemanusiaan dan hubungan sesama manusia. Tidak boleh ada manusia yang menjadikan manusia lain sebagai kaki tangannya yang saja, yang tidak ada ganjaran ataupun tidak dilayan dengan baik. Tidak ada penganiayaan kepada orang lain. Tidak ada kezaliman kepada orang lain. Dan disebut pula selepas itu apa? Bantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu mereka yang melarat dan melata. Ini cita-cita sebuah negara. Ini cita-cita sebuah pentadbiran. Bukan bila cakap harga barang naik, oh kita tak ada masalah besar. Tengok harga barang naik, kita kena tukar, kurangkan telur. Harga barang naik, oh kita kena tukar makan kangkung. Sama je. Dulu cerita sayur, dia suruh minum kangkung. Sekarang ada telur, kurangkan telur. Dulu kata gula, kurangkan minum gula. Dia hari-hari tak kira gula, madu, kangkung, sayur, dia boleh balik telan semua. Sebab apa? Sebab dia tidak bersama dengan rakyat. Dia tak tahu apa yang jadi di bawah. Hidupnya, paginya, siangnya, malamnya, daripada mudanya sampai ke sekarang, mereka ini hidup di atas kayangan yang tak nampak apa yang terjadi di bawah. Yang dia cakap, oh rakyat kena berubah. Rakyat kena berkorban. Tapi yang terkorban rakyat, yang mereka hidup sempurna, hidup dengan selesa. Sebab itu nilai apa? Sebab nilai kasih sayang itu tak ada. Sebab itu kerajaan negeri ingin mewujudkan sebuah negeri yang rahmah, yang penyayang. Dan penyayang itu melalui program kita. Program yang kita buat dulu namanya merakyatkan ekonomi, sekarang kita namakan Iltizam Selangor Penyayang, yang selalu dituduh oleh UMNO Barisan Nasional dulu, program ini akan bankruptkan negeri. Bankrupt, itu alasannya. Buat ini, bankrupt. Bagi jom shopping, bankrupt. Bagi lembu korban, bankrupt. Alhamdulillah, saudara dan tuan-tuan, kita buktikan. Dengan pentadbiran yang telus, dengan pentadbiran yang bertanggungjawab, yang ada integriti. Nak semak, nak siasat, silakan. Tidak ada kekangan. InsyaAllah kita pertahankan prinsip ini. Prinsip ini selagi PH di negeri Selangor, siapa menteri besar, siapa esko, inilah prinsip yang kita pertahankan. Kerajaan yang ada integriti dan ada ketulusan untuk jaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Ini intinya. Melalui inti inilah kita mampu beri balik kepada rakyat. Kita mampu jana pendapatan kepada rakyat. Kita mampu beri bingkas. Kita mampu beri asas saringan kesihatan. Kita mampu beri makanan untuk pastikan anak kita dapat hidup, dapat membesar dengan baik. Dalam program kasih ibu, dalam program kesihatan di bawah subsektor kesihatan Iltizam Selangor Penyayang, 10 program kita saja adalah tumpu dengan kesihatan. Ini bukan tanggungjawab state. This is the responsible of federal government sebenarnya. Tapi kerajaan negeri ambil fikir ini kerana kita tahu kalau kita sekadar point finger, tunjuk salah, federal buat ini, kamu tak buat ini, kamu tak buat ini, kita tak jadi apa-apa. Biarlah Selangor belanja cukup-cukup. Belanja yang untuk menteri besar kita kurangkan, untuk esko tak boleh tambah rumah, tak boleh tambah pejabat, tak boleh besarkan pejabat. Kita pastikan kesihatan rakyat dijamin dengan baik.
Betul ke? Betul. Dulu kita buat peduli sihat. Peduli sihat apa? Saudara sakit, dapat rawatan. Sakit, dapat rawatan. Tapi sekarang kita uplift, kita upgrade, kita tingkatkan. Oh, bukan sebenarnya kerajaan negeri nak bantu kamu ubati penyakit. Kita sekarang sudah melangkah 2 tapak ke depan, kita nak bantu orang elak penyakit. Sebab itu kita laksanakan program kesihatan negeri Selangor yang rujuk apa? Saringan kesihatan. Elakkan kesakitan mental. Ini semua program-program bagi nutrisi yang cukup untuk anak-anak supaya anak-anak ini boleh membesar dengan baik. Ini contoh kerajaan yang melihat masa depan, yang bukan hanya untuk bagi short term nak pilihan raya, tawar itu, tawar ini, tawar itu, tawar ini. Sebaliknya nak bagi, nak pastikan rakyat hidup dengan baik. Saudara dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, tiap-tiap tahun, walaupun dulu kita mula 7, kita dah naikkan jadi 43, saya susun balik jadi 33. Kali ini dengan Iltizam Pelanggur Penyayang kita ada 44 program. Kepada wanita, kepada ibu tunggal, kepada warga emas, kepada anak istimewa Selangor, kepada orang kurang upaya. Anak istimewa Selangor saja kita ada dekat 5-6 program. Tak cukup dengan kita bagi duit, tak cukup kita bagi peralatan. Sekarang kita ada latihan untuk orang melatih anak kurang upaya. Mana ada negeri yang sedetail ini lihat rakyat. Daripada orang asli kita ada sarung tasi, daripada kaum nelayan petani kita ada sumbangan untuk petani, peniaga kita ada hijrah, sampai orang masuk sekolah kita ada back to school, sampai nak masuk universiti kita ada peduli siswa, sampai ada program untuk warga emas. Pastikan hidup warga emas gembira. Ini aja di sebuah negeri yang compassionate, negeri Selangor Darul Ihsan di bawah Pakatan Harapan. Sebab itu saudara dan kawan-kawan sekalian, UMNO Barisan Nasional adalah di antara pelopor awal yang menjadikan kacau bilau politik sekarang. Saya yakin mereka terlibat, kalau tak secara langsung, secara tidak langsung. Untuk apa? Untuk pecahkan Pakatan Harapan. Dia tahu kalau lebih 1 penggal Pakatan Harapan perintah Putrajaya, sebagaimana yang berlaku di Selangor, sebagaimana yang berjaya di Pulau Pinang, dan jangan lupa juga berjaya di Kelantan. Selepas lebih 1 penggal saja, mereka nak dapat balik, mereka sama ada berpeluh ataupun langsung tak ada peluang. Sebab apa? Sebab nyawa hidup perjalanan politik mereka ialah dana kerajaan dan aktiviti kedudukan kerajaan. Dia tahu. Bila dia tengok Dr. Zul 22 bulan ke sana kemari betulkan program. Bila dia tengok harga ayam tak naik lah macam zaman kita, masa Saifuddin jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna. Bila dia tengok Menteri Timbalan Perdana Menteri, menteri kita ke sana kemari, dia hasut orang-orang kita. Dia bangkit isu kaum. Dia bangkit isu perpaduan ummah. Sekarang mana perpaduan ummah? Tak ada. Dulu alasan dia, malaikat turut menangis dan bertakbir dengan perpaduan ummah. Sekarang menangis bertakbir ke tidak? Dah pecah dah, dah tak ada dengar perpaduan ummah, dah berpecah lah ummah. UMNO dengan PAS tak bergabung. Saudara, sebab itu jangan termakan dengan permainan-permainan ini. Saya percaya negeri Selangor, orangnya cukup faham, cukup rasional, dan lihat bukti. Bukan lihat hanya sandaran, cabaran, bukti. Tapi kita disabotaj 22 bulan. Sebab itu antara hujah yang mereka sebut, tengoklah 22 bulan. Tengoklah 22 bulan. Tuan-tuan, 22 bulan kita takbir Selangor dulu, memang kacau bilau, memang haru biru. Daripada lembu korban, tukar spot rim kereta, buka kandang babi. Itu cerita 22 bulan dulu di negeri Selangor. Tapi alhamdulillah masa tu semua intact, semua berpadu, semua tidak mudah terhasut dengan permainan UMNO. Mereka pun serang dan tak cuba pujuk. Tapi bila kita dapat Putrajaya, dia tahu nafasnya makin pendek. Kerjaya politik mereka makin pendek. Kedudukan mereka sudah semakin tergugat. Pengaruh mereka akan hilang. Legasi mereka akan dilupakan. Jadi mereka terlibat hasut. Kalau tak hasut, dihantar orang. Kalau tak cuba, dicuba pujuk orang.
Kak cuba pujuk kenyataan itu, kenyataan ini, lagakan orang. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rasa mereka stabil. Sekarang berperang. Kata itu, kata ini. Seorang nak jadi kluster menteri, seorang ada kluster tak jadi menteri, seorang kata ada kluster mahkamah, seorang yang tak ada kluster mahkamah. Saudara dan kawan sekalian, kalau nak cerita stabil tak stabil, PH 22 bulan bukanlah ukuran. Tapi Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan itu contoh macam mana kita jaga kestabilan, jaga kemakmuran, bagi balik sumbangan kepada rakyat dan masyarakat. Dan akhirnya mereka tak mampu. Kita ada fakta yang jelas. Pembangunan kita terus mampu maju. Tadi Swilim sebut. Kadar KDNK sumbangan kita meningkat kepada pusat 24.8. Maknanya hampir 25%. Maknanya hampir 1/4. 1/4 daripada ekonomi negara datang negeri Selangor yang dituduh akan bankrupt ini. Dan tiap tahun kadar ini meningkat. Tiap tahun meningkat. Dulu 23.7 zaman Tan Sri Khalid. Azmin yang selalu sebut 25, 24 pun belum sampai masa itu. Saya jadi menteri besar 24.3. Alhamdulillah. Ni Pakatan Harapan yang dikata nak bankruptkan negeri dengan bagi percuma pada rakyat banyak program, jaga kesihatan rakyat, bagi beasiswa kepada rakyat, jaga orang asli, bagi duit untuk sekolah, bagi duit untuk masjid. Negeri Selangor kekal makmur dan juga maju. Kita sumbang 24.8%, hampir 1/4 daripada ekonomi negara. Sebab itu saudara dan kawan-kawan sekalian, inilah nilai yang kita nak tambah. Saya minta tolong bantu sahabat-sahabat sekalian untuk perkukuh dan perkuatkan kita. Di Permatang, alhamdulillah, kawasan ini kita menang dalam pilihan raya 2018 yang lalu. Sukar kita nak menang kawasan ini. Kita ada lagi jiran kita, Sungai Burong, kita belum menang. Yang jauh sikit, tempat dekat dengan Eng Swilim, Sungai Panjang kita belum menang. Yang jauh sikit lagi, Sungai Air Tawar kita belum menang. Saya pun tak tahu semua sungai ini kenapa kita belum menang. Jadi kita kena tambah kerja kenteng. Tahu kerja kenteng? Nah, kita kena kerja kenteng. Orang enak turu. Boleh cakap jauh juga rupanya. Tidak mudah tidur. Kerja, kumpulkan rakyat, bangkitkan semangat rakyat. Sebab itu semangat yang kita nak pertahankan negeri Selangor selain jadi negeri yang penyayang. Dalam belanjawan negeri Selangor saya sebutkan, Selangor ini resilient, tahan uji, berdaya tahan. Rakyatnya, pentadbirannya, kerajaannya. Kerana apa? Kerana prinsipnya. Kerana pertahankan maruahnya. Kerana pertahankan jati diri manusianya. Jadi bila kita dah bina rumah, kita dah jaga usahawan, dah tak boleh, dah tak ini, dah tak ada nak serang lain, sekarang dia serang yang boleh dia serang stadium. Tak apa tuan-tuan, saya ada jawapan tapi tunggu 16 hari bulan. Sebab bagi saya, ketika berdepan krisis, berdepan dugaan macam-macam, kita kena set priority kita. Rakyat tak makan, rakyat perlu rumah, rakyat perlu pembangunan, rakyat perlu kemajuan, rakyat perlu bekalan yang cukup. Kita tumpulah hal itu. Bukan tak ada duit, ada. Nanti faktanya ada, bukan tak ada. Saya ada sebut. Tapi biar dia seronok dulu, attack. Sebab apa? Sebab dia tak ada cara lain, dia guna power polis. Tak ada, dia ambil lah menteri mana batang sini, dia ingat dia boleh ubah. Tuan-tuan, sebelum kita menang negeri Selangor, kita tinggal 2 orang pemanggang. Tinggal loro. 2 je tinggal. Eng Swilim satu tinggi, satu pendek. Eng Swilim yang pendek, yang panjang Tang Cheng Kim. Next election itu, dengan kuasa rakyat, dengan makal sakti, kita telah membawa perubahan menang 36 kerusi. Itu bukti apa? Bukti kekuasaan, kemenangan, kuasa Allah. Bukan kuasa siapa-siapa. Tapi kita kena kerja. Kita kena buktikan. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran. Allah tidak akan menjatuhkan dan menghancurkan sebuah negeri yang kezaliman berleluasa selagi mana rakyatnya dan orangnya melakukan islah. Kezaliman dalam arti tidak mensekutukan Allah. Kerana kezaliman paling tinggi ialah mensekutukan Allah. Sebab itulah negeri ini adalah negeri yang islah, yang reform,
Kalau kita sebut reformasi itu makna dia apa? Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita tambah baik apa yang baik. Setiap waktu, setiap langkah kita pertingkat benda yang betul. Setiap langkah kita tutup kesilapan dengan perbuatan yang betul. Inilah semangat Pakatan Harapan, dan insya Allah selagi Pakatan Harapan di negeri Selangor, ini prinsip kita, ini cara kita takbir dan pastikan rakyat hidup dengan baik di negeri yang kita cintai ini. Jadi kawan-kawan dan saudara sekalian, insya Allah saya pun tak nak panjang lagi walaupun dah panjang. Saya nak beri ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin dah lama kita tak dengar ceramah beliau secara langsung, terutama orang Tanjung Karang, terutama orang di Kuala Selangor. Hari ini beliau datang untuk sampaikan kepada kita masalah negara kita dan kita perlu pulihkan. Kalau dulu kita nak pulihkan, betul kita ada masalah ekonomi. Betul kita nak pulihkan sebelum ini kerana pemimpin rasuah korup memberi malu yang besar kepada kita. Tapi sekarang ini dia lebih besar daripada masalah negara sedang runtuh, negara sedang dimalukan, pemimpin sedang tak tentu hala. Kerana sekarang masalah negara kita haru biru tanpa hala tuju. Kita perlukan pimpinan yang kuat, yang jelas nak buat apa untuk selamatkan negara. Kita perlu kepimpinan yang padu dengan sokongan yang kuat untuk pulihkan negara kita yang telah terjerumus. Sekarang kalau tengok competitiveness kita, kita dah sama dengan Myanmar. Kita dah kalah dengan Philippines. Kita dah kalah dengan Cambodia. Jangan cerita Singapura, dengan Vietnam pun dah tinggal jauh. Kalau kita tak buat apa-apa, di saat pemimpin yang tak tahu nak pulihkan ini semua, ambil jalan shortcut, makin lama kita ke belakang. Dan inilah sayang sedihnya. Nak sambut merdeka ni, negara yang cukup hebat ke depan dulu, sekarang makin lama ke belakang kerana kedudukan pimpinan yang tak tahu hala tuju yang benar. Insya Allah, kalau Pakatan Harapan bagi peluang, kali ini kita tak ada Perdana Menteri sementara. Perdana Menteri kita insya Allah satu penggal, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang akan memimpin dan membawa kita ke depan. Sebelum ini kita ada bagi ruang dengan nilai kompromi, persepakatan, namun ia tidak menjadi. Kita lupakanlah benda yang lepas, kita nak move on ke depan. Kali ini jelas, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan, dialah calon kita, calon Perdana Menteri dalam pilihan raya ke-15 nanti bagi Pakatan Harapan. Jadi saya minta sokongan semua dengan contoh negeri Selangor, dengan apa kita buat di negeri Selangor, buktinya insya-Allah kita bukan saja capable, kita boleh dan kita pasti yakin boleh lakukan dengan kemufakatan dan kehidupan rakyat bersama. Terima kasih. Salam Selangor penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Sekali lagi tuan-tuan, kita berikan tepukan yang gemuruh. Jadi alhamdulillah malam ini kita telah pun mendengar ya pembicara kita dari anak muda kepada wanita. Okey, dan kita ada pimpinan-pimpinan utama, dan kini tibalah masanya tuan-tuan, di saat elit bangsawan di atas sana tidak pedulikan pun tentang kita. Bila harga barang naik, mereka kata kita jangan beli barang itu. Jadi kalau semua barang makanan naik, kita nak makan apa tuan-tuan? Rakyat nak makan apa tuan-tuan kalau barang naik? Rakyat nak makan rumput. Adakah kita semua ini hamba tuan-tuan? Adakah kita semua ini bangsat sehingga boleh dipijak oleh penguasa? Tuan-tuan, inilah dia. Inilah saatnya untuk kita bangkit, untuk kita pertahankan kembali maruah rakyat. Ingat tuan-tuan, suara rakyat, suara keramat. Dengan ini saya mempersilakan Bapa Reformasi kita, insya-Allah bakal kita nobatkan Perdana Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida.
wa usalli wa usallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara, Saudara Amiruddin, Menteri Besar dan Datin, Yang Suilim, Pimpin DAP Selangor, dan Dr. Zul, sahabat kita, mantan Menteri Kesihatan. Semua orang suka dia, melainkan orang yang merokok. Ada yang berhormat, rakan-rakan yang saya muliakan, terima kasih kepada Pak Ya, Juwairiyah, Tiban yang mengatur majlis pada malam ini. Dan saya bangga, alhamdulillah, kerana bukan saja kita dengar tentang kejayaan, kemantapan negeri Selangor di bawah pimpinan Saudara Amiruddin, tetapi kita dapat menyaksikan bahawa dalam langkah melonjakkan semangat rakyat menuntut perubahan, kali ini nampaknya bergema kuat dari negeri Selangor. Saya ucap tahniah dan salut kepada Menteri Besar dan rakan-rakan. Saya mula dengan ini kerana Musuli memang pakar Jawa, bahasa Jawa. Saya cuma pengagum seorang leluhur, pemikir dan pujangga keraton Yogyakarta, Ronggo Warsito. Beberapa kali saya tekankan, apa dia keistimewaan Ronggo Warsito? Ronggo Warsito itu keturunan pujangga istana yang menghadapi ujian kerana nenek dia dilarikan dan dibunuh tanpa kesannya oleh penjajah Belanda. Datang giliran dia bukan penjilat, bukan pengampu, tapi dia ada kebijaksanaan. Ini kehebatan seorang pujangga Jawa. Namanya Ronggo Warsito. Dia menulis beberapa bait yang sangat mengesankan, sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang disebut Sang Proklamator, mengarahkan supaya karya besar Ronggo Warsito zaman edan itu dicetak semula dengan ulasan dan dengan terjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi saya nak mulakan malam ini dengan membicarakan tentang apa dia maksud pujangga Jawa ini yang dianggap hebat. Dia menulis tentang bagaimana kita hadapi zaman edan. Amenangi zaman edan. Betul ya? Betul tak betul? Jangan tanya Adam, dia. Ya. Jadi kalau kita ikut zaman edan ni apa? Lantik orang-orang yang merosak, perasuah dan penzalim, penjilat, penjajah Belanda. Orang-orang yang tidak prihatin terhadap derita rakyat. Orang yang baik dihumban ke penjara, orang yang rasuah dan penjilat diangkat dan diberi anugerah. Ini sebabnya zaman edan. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya kelaparan. Dr. Zul tak tahu. Ya. Akhirnya kelaparan. Kerana sistem itu rusak. Elit yang berkuasa itu memunggah kekayaan. Dan rakyat terbiar. Tetapi kata Ronggo Warsito, percayalah. Ngendilalah kursa Allah. Ya lebih kurang ya. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Luwih bejo. Bab malam ni jadi Tiban tahu Jawa. Apa dia? Dalam hadapi masalah ini apa dia? Kita ada ciri-ciri zaman edan ini. Orang yang jelas rasuah diangkat, disanjung. Yang lain dihina, dikecam. Tidak dibenarkan bicara isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat, tetapi isu kaum, kebencian kaum, perseteruan agama. Ini yang menjadi naratif sekarang ini.
Itu ciri-ciri edan. Kerana masalah rakyat diabaikan. Yang ada kelaparan, kelapan. Jadi dalam hal ini kita runsing. Kacau bilau pemikiran kita. Galau, katanya kegalauan pemikiran. Kegalauan pemikiran ni kadang-kadang orang dia entah kemana, nak bawa kemana kita ini. Tanjung Karang, Kuala Selangor, nak kemana kita ini? Jawab dia, menghadapi zaman edan, eling lan waspada. Beringat dan waspada. Beringat bagaimana? Tahu yang hak dan yang batil. Tahu yang adil dan yang zalim. Tahu apa arti kuasa untuk memperkayakan golongan atasan atau kuasa untuk membela nasib rakyat. Maka harus iling lan waspada. Pak Ya, mana Pak Ya? Ya. Tolong bawa cetak zaman edan ini dan pastikan semua yang faham bahasa Jawa dan yang tidak terjemah dalam bahasa Melayu supaya faham apa dia pesan besar pujangga besar Jawa Ronggo Warsito. Boleh saya bagi tempoh seminggu. Kalau tidak Menteri Besar kami tindakan. Kadang orang politik, ya jangan bimbang untuk saja. Dia ya. Saya membalik dia berlupa. Ya, kita bagi seminggu insya-Allah. Baik. Jadi apa dia? Mukadimahnya iling lan waspada. Bagaimana kita nak beringat? Kita kena ambil tahu. Ada orang kata bosan dengan politik ini, kata Adam. Betul. Meluat dengan pembohongan. Ya. Lantiklah Perdana Menteri. Dia bagi kat bini dia. Lantik Perdana Menteri lagi. Dia bagi anak dia. Lantik satu lagi. Dia jaga menanti dia. Jadi negeri ini ya. Jadi negara ini dijadi alat sepak terajang untuk memperkayakan pemimpin-pemimpin. Dalam keadaan orang susah. Sebab itu saya beritahu Saudara Amir. Perdana Menteri panggil saya. Dia kata Ketua Pembangkang. Penyokongnya banyak juga. Jadi kita angkat kedudukan Ketua Pembangkang itu bertaraf menteri. Saya pun seronok lah. Baik. Kemudian bagi pejabat di parlimen, dia tak apa dah, pejabat dah ada. Bagi gaji dan allowance. Kereta 2. Allowance campur-campur RM50,000 sebulan. Termasuk allowance baju sejuk, musim sejuk. RM4,000. Ini kerja edan ini. Orang tengah susah, kamu dah kena layan pemimpin. Sebab itu saya beritahu kat Ismail, Perdana Menteri, terima kasih. Saya terpaksa tolak tawaran itu. Dah balik rumah bagi tahu lah Azizah. Zah, tadi abang jumpa Mak ada apa? Dia bagi allowance RM50,000 sebulan. Jadi Azizah tanya, saya kata tak boleh. Kalau saya terima, nak datang Tanjung Karang nak cakap soal Ronggo Warsito, kemudian orang kata, Wak bilang, Anwar, kamu bilang waras, kamu pun edan juga. Jadi mengingatkan itu, mengingatkan elan lan waspada, saya tolak. Tahu Azizah jawab apa? Susah cari bini macam ni. Dia tak kata, berlian dari Itali mana? Tak. Azizah beritahu saya, Alhamdulillah, itu keputusan yang sangat baik. Ini macam isteri menteri besar ya, sederhana. Itu yang penting. Ini mentang-mentang ini terus berubah. Ini peringatannya. So, saudara, sebab itu saya tegaskan apa yang disebut oleh Dr. Zul, Eng Suilim tadi, Adam sebagai tokoh muda. Apa pesan mereka? Mesti bawa semangat perubahan islah mastata'. Mesti bawa semangat perubahan ini. Tapi kita kena mulakan, kalau tidak dikutuk oleh Allah SWT.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu mesti perkotakan apa yang kamu katakan. Amal apa yang kamu katakan. Karena kalau tidak, Allah amat benci orang-orang yang berjanji menyatakan tetapi tidak mengamal. Ini peringatan kepada kita, saudara. Ya. Jadi saya harap kita ingat. Mesti bawa. Sebab itu bila kita dengar Selangor, jangan kita lupa, walaupun setengah orang lupa, 15 tahun dah kita perintah. Bayangkan dan banding dengan apa yang berlaku sebelumnya. Kontrak, projek, tanah, semua diangkut oleh keluarga menteri besar dan exco-exco. Jadi Insulin, kalau dulu exco, zaman menteri besar, BN dulu, banyaklah tanah. Nah, kamu tak mau join, kamu nak degil juga dengan DAP, nasib kamu. Tetapi ini yang dikatakan prinsip dalam hidup. Ya. Jadi jangan lupa, bapak-bapak mesti bagi tahu anak-anak mereka apa perubahan dia. Anak masuk universiti, meninggal dunia, bayi, orang miskin, semua itu diberikan pertimbangan, yang itu dikatakan kepedulian yang disebut oleh Amir sebagai rahmah. Betul lah, lah tekun dengan betul Sarah. Ya. Menteri besar tadi mula dengan membaca, menafsir sebahagian daripada surah Balad, Al-Balad. Balad ni kota, cerita kota Bekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidun wa ma walad. Ini mengenai kota, sejarah kota, deritanya, kepayahannya, keperitannya, tetapi keistimewaannya sebagai kota suci. Tetapi yang nak disampaikan dalam mesej Balad ini juga, bagaimana boleh kita angkat darjat dan martabat manusia ini? Ya, solat, buat baik. Ya, apa yang ditekankan dalam surah Al-Balad? Falahtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Bagaimana boleh kita, apa dia aqabah ini? Dan bagaimana boleh kita capai tahap yang tinggi? Bagaimana boleh kita angkat darjat kita ini dalam politik baik, sebagai ibu bapa, dalam masyarakat, sebagai menteri besar atau esko atau apa-apa jabatan sekalipun. Kita juga ingat Allah menjanjikan kepada kita bagaimana boleh kita angkat darjat kita agar lebih seolah-olah mendaki ke tahap yang lebih tinggi. Al-Quran menjawab, yang pertama, fakku raqabah. Apa dia fakku raqabah? Bebaskan manusia dari perhambaan. Perhambaan dikupas oleh para ulama mufassir, apa dia? Meletakkan manusia, menghilangkan kebebasan mereka. Apa yang disebut dalam frasa Perancis, eksploitasi. Parlom. Sebab apa saya sebut Perancis? Kalau Jawa ada orang faham, Perancis tak ada siapa faham. Maknanya penindasan oleh manusia atasan elit politik golongan feudal dulunya ke atas manusia lainnya. Fakku raqabah itu bebaskan, biar dia bicara, biar dia dengar, biar ada hak dia. Jangan sampaikan disisihkan daripada arus pembangunan dan perubahan. Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis kepada Abu Hasan Asy'ari, Abu Musa Asy'ari. Apa kata dia? Ini bicara soal pembangunan. Siapa di mana dirumuskan Al-Quran, jangan kekayaan berlega di kalangan kelompok kecil. Dialah menteri, dialah projek, anaklah dia dapat kontrak, binilah dapat saham. Semua nak mentergedah kepada keluarga mereka.
Kemudian bila datang kampung, hidup Melayu. Dan kita pun hidup Melayu. Bagi tangan, ciumlah lagi. Ya. Tapi kalau tengok, dikumpul kekayaan, dikaut untuk dirinya. Sebab itu, dalam politik ini, apa dia? Bebaskan manusia. Bebaskan daripada penindasan. Bebaskan daripada kejahilan. Bebaskan daripada segala tipu helah orang yang berkuasa. Ini yang kita sebut fakku raqabah. Yatiman za makrabah atau miskinan za matrabah. Orang yatim dan orang miskin. Ingat kategori dia. Kalau betul kita ini pejuang, kalau betul kita nak parti, nak bela nasib rakyat, kalau betul kita nak jadi kerajaan negeri Selangor dan kerajaan Malaysia, jangan lupa, pertama fakku raqabah, bebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan dan perhambaan. Kedua, jaga anak-anak yatim. Ketiga, bebaskan manusia yang miskin secara bersungguh-sungguh. Bebas apa? Harga barang ayam dan naik 6 bulan. Sebelum raya puasa, nak masuk raya haji. Raya Cina. Baru minggu lalu tubuh jawatan kuasa kabinet. Ini kerajaan apa ni? Saya pernah jadi menteri belas tahun juga, menteri kewangan 8 tahun. Dengar saja nak naik, sebelum naik, sebulan 2 bulan sebelum naik, sebelum raya kita tahu nak naik, terus jawatan kuasa kabinet tangani masalah itu. Jadi boleh kawal. Sekarang dah naik melambung dah. 13-14 ringgit tu kilo ayam. Baru buat jawatan kuasa kabinet. Bangang. Tidak membantu sama sekali masalah rakyat. Tidak prihatin masalah rakyat. Jadi nak sebut mana yatiman za makrabah atau miskinan za matrabah. Mana dia? Tidak mungkin ini berlaku. Hanya dalam pengucapan. Jadi kita kena ingat kategori ini. Kalau betul, ini yang dijanji oleh Quran. Yang disebut tadi oleh Saudara Amir. Saya ni tukang syarah lah, dia bagi modal tadi. Yaitu kesabaran dan kasih sayang. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashab maimanah. Asyik baik. Duduk penjara lama boleh hafal banyak Zul. Baik. Maknanya kalau betul kita laksanakan ini sebagai orang beriman, maka dengan kesabaran, dengan kasih sayang, compassion. Kasih sayang, rahmah itu sangat penting. Segala projek-projek yang dijalankan oleh kerajaan negeri Selangor, bila melihat kepada seorang India di estate hijau, Cina miskin dia sekincan, orang Melayu yang ramai, petani, peladang, pesawah semua ini. Kalau ada dari nadi hati nurani, itu yang disebut marhamah, kasih sayang. Jadi mudah-mudahan saudara malam ini kita perbarui tekad kita. Bagi orang Jawa, baca Ronggo Warsito. Kalau kurang paham, minta Ong Suli bagi syarah dia. Okay. Pasal dia pun belum baca lagi Ronggo Warsito. Saya minta dia baca teliti. Dia memang bahasa Jawa Keraton, jadi tinggi. Jadi kena ada terjemahan dan tafsirnya dan takwilnya. Barulah lengkap. Kemudian yang kedua, baca semula tafsir surah Balad. Bagaimana kita boleh angkat darjat, harakat, martabat manusia. Kalau kita dalam parti, kalau kita fikir kita akan hanya sokong kerana kita jadi ketua kampung atau ahli majlis, darjat itu masih di lembah bawah. Kalau kita berjuang dengan nawaitu untuk bawa yang ma'ruf dan kebaikan dan kerana marhamah, insya-Allah darjat kita itu dijanjikan. Ya. Yang disebut Aqabah tadi,
kenaikan mendaki satu bukit yang tinggi. Jadi sekali lagi saya nak ucap penghargaan kepada saudara. Bisa bangun daripada kealpaan kita. Ya. Jangan biarkan perasuah menentukan masa depan kita. Jangan berikan peluang kepada perompak untuk menjaga negeri ini. Kuasa rakyat yang menentukan dengan izin Allah SWT. Saya yakin Selangor kita dapat bertahan dengan bergaya insya-Allah. Tapi saya mau rakan-rakan di Selangor habis sebulan ini menjelajah seluruh Selangor, turun ke lapangan di negeri-negeri lain. Cerita apa yang berlaku di Selangor, perbedaan dengan cara pentadbiran sekarang dengan yang lepas supaya perubahan itu berlaku. Tak ada masalah sama sekali. Ada orang kata kita itu bukan Islam karena kita baik dengan DAP. Podah. Ini hanya politik orang yang babal, muflis idea. Ya. Bicara soal agama, bicara soal kaum, tapi mendera rakyat. Jadi saudara dan saudari, terima kasih jazakumullah khairan kathiran atas semangat yang ditunjukkan di Tanjung Karang dan Kuala Selangor ini, dan kita akan bawa perubahan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, kita akan bergambar terlebih dahulu Datuk Seri. Jadi yang di belakang sana boleh kita rapat. Kita akan bergambar bersama-sama dengan pimpinan. Boleh rapat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Yang di belakang